Kerana sudah kerap kali berhadapan dengan kejadian demikian, saya jadi arif untuk menjawab dan memberhentikan suara yang bergema dari setiap sudut ruang. Seluruh perhatian saya tumpukan ke arah orang di atas pentas yang wajahnya tidak berapa jelas. Ya, dia memang musuh kita. Terkeluar kata-kata dari kelopak bibir saya. Suara orang ketawa bergema di ruang dewan. Bila gema ketawa berakhir, gegendang telinga saya menangkap suara yang berbentuk perintah. Kau mesti membunuhnya. Kau nampak kan kerlipan di bahagian dada kirinya? Saya nampak kerlipan itu. Saya mesti membunuhnya. Bagus. Kaulah perwira satria. Ayo, lakukan. Pujian muncul dari setiap ruangan dewan. Telinga saya terasa peka. Semangat baru meresap ke dalam urat saraf. Hidup mati saya semata-mata untuk mematuhi perintah suara aneh itu. Ya, saya mesti melakukannya sekarang. Saya mesti menikamnya dengan pisau sampai mati. Satu tekad yang bulat berpadu dalam diri saya. Ya, untuk kebenaran dan keadilan. Kau lakukan segera. Jangan berlengah-lengah lagi. Jangan kau bertangguh-tangguh. Ya, kata saya penuh semangat. Pisau yang terselit di pinggang segera saya pegang. Saya cabut dari sarungnya. Dengan tenang dan penuh keyakinan, saya melangkah ke arah lelaki di tengah pentas. Saya berlagak dan berpura-pura seperti memberikan penghormatan padanya. Makin lama, makin dekat saya dengannya. Kerlipan di bahagian dada kirinya terus memancar, menyilaukan mata, tetapi semuanya itu tidak menghalang saya untuk menghampirinya. Saya pasti kerlipan itu tidak menghalang saya untuk menghampirinya. Saya pasti kerlipan yang memancar dari bahagian kirinya itu ialah sebuah medal berbentuk empat segi yang melambangkan seekor tupai bertarung dengan ular senduk. Medal itu dibuat daripada tembaga kuning yang berkilat. Saya naik ke pentas dari sebelah kanan. Dari tepi pentas, saya menghitung langkah hingga 10. Berhenti betul-betul di hadapan lelaki yang wajahnya tidak berapa jelas. Pencarian dari medal yang dipakainya tetap menyilaukan mata saya. Tanpa membuang masa, saya terus menundukkan kepala, memberikan hormat kepadanya. Kamu? Lelaki itu bersuara dengan rasa terkejut. Ya, jawab saya. Seperti mengetahui apa yang akan saya lakukan terhadapnya, lelaki itu memusingkan badannya, membelakangi saya. Kerlipan daripada medal yang dipakainya itu tidak dapat saya lihat. Pandangan saya menjadi gelap. Dalam keadaan yang agak cemas itu, pisau di tangan saya angkat tinggi-tinggi. Saya cuba menahan diri dari melakukan sesuatu. Kerana pisau sudah diangkat tinggi, usaha saya menemui kegagalan. Cukup pantas sekali saya rasakan gerakan tangan. Pisau itu terus terbenam ke bahagian belakang lelaki itu. Saya lihat tubuh lelaki itu berkecai dalam percikan cahaya yang bersinar. Medal yang berkilau-kilau bergerak pada setiap ruang dewan. Akhirnya berlaga dengan dinding dewan, berkecai menjadi serpihan yang halus. Di mana-mana juga saya lihat api menyala dengan marak sekali. Saya juga terdengar suara dari setiap sudut dewan, bergema dengan sejuta pujian. Semuanya memberikan ucapan tahniah dan menganggap saya sebagai seorang pahlawan yang besar yang berjaya menghancurkan kedurjanaan demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya terasa dan melihat jambangan bunga tidak putus-putus dicampakkan ke arah saya, berlonggok-longgok di tengah ruang dewan. Saya tersenyum bangga. Suara pujian terus bergema. Kamu dah jalankan tugas suci. Terdengar suara Amjad Kamal. Segera saya toleh ke kiri. Dalam keadaan yang sama-sama itu, saya lihat Amjad Kamal tersenyum ke arah saya. Bila saya membuka kelopak bibir untuk mengucapkan sesuatu, Amjad Kamal terus hilang dari penglihatan saya. Kerana yakin masih ada perintah selanjutnya,
Saya terus berdiri di tengah ruang dewan dengan pisau di tangan. Masa terus berlalu, perintah yang diharapkan tidak juga muncul. Saya terus memandang ke arah longgokan bunga di tengah ruang dewan. Aneh sungguh, longgokan bunga itu bergerak secara perlahan-lahan. Aduh, sakitnya. Terdengar suara dari celah-celah longgokan bunga. Suasana cukup sepi sekali. Antara sedar dengan tidak, diri terasa mengembara dari alam khayal menuju ke alam yang nyata. Di saat-saat terumbang-ambing itu, saya terasa pangkal paha kanan saya ni dihentak oleh sesuatu dengan kuat sekali. Tubuh saya terpelanting ke dinding. Dari dinding bergerak ke kanan lalu terkandas pada almari cermin. Kaca almari pecah berderai. Saya mengeluh seperti tersedar dari mimpi. Pecahan kaca terdampar atas kepala, bahu dan belakang. Saya masih lagi bernasib baik kerana tidak luka. Saya cuba bangun tetapi tidak berjaya. Bahagian rusuk kanan saya terasa pedih bila saya cuba berdiri. Saya terpandangkan nenek yang berdiri di sebelah kiri. Dengan lembut, perempuan itu mengutip pecahan kaca di tubuh saya. Semua pecahan kaca itu diisi di dalam baldi plastik. Apa kena dengan kamu ni, Tamar? Tak habis-habis buat hal. Nenek merungut. Kenapa, Nek? Tanya saya. Kamu tengoklah sendiri. Nada suara nenek separuh keras. Jari telunjuknya menghala ke arah Datuk. Saya lihat Datuk mengerang kesakitan. Kesan darah masih lagi dapat dilihat pada kain putih yang melilit bahagian rusuk kirinya. Di hujung sejadahnya, saya terlihat pisau pemotong bawang tersadai dengan berlumuran darah. Beberapa orang jiran tetangga bermunculan pula di muka pintu di pagi yang bening itu. Barangkali mereka dapat mengikuti apa yang terjadi di dalam rumah sejak subuh tadi. Kenapa dengan Tok ni? Soal saya dengan rasa yang terkejut. Nenek menggelengkan kepala. Kamu tikam dia, Tamar. Jelas nenek. Ya Allah. Saya mula meraung sekuat hati. Seluruh isi kampung menjadi gempar. Raungan saya itu menambahkan lagi para jiran berdatangan ke rumah. Semuanya terpaku dan terpukau melihat apa yang terjadi. Beberapa orang jiran bersedia untuk mengusung Datuk ke hospital, tetapi Datuk menolak budi pada jiran itu. Menurut Datuk, luka yang dialaminya tidaklah besar, boleh diubati secara kampung. Beberapa orang lelaki terus menangkap saya. Mereka juga memerintahkan nenek supaya menyimpan benda-benda tajam di tempat yang selamat. Ikat, ujar jiran kepada seorang jiran yang lain. Dalam beberapa saat saja, sepasang tangan saya diikat dengan tali belati. Begitu juga dengan sepasang kaki saya. Tidak ada perlawanan yang saya lakukan kerana saya sendiri tidak sedar bagaimana saya melakukan perkara tersebut. Kita serahkan saja pada polis. Biar dibawa ke hospital. Boleh otaknya tu diperiksa. Budak ni dah gila ni. Kalau dibiarkan di rumah, ramai pula orang yang mati. Seorang perempuan bermulut celupar mengeluarkan pendapat. Saya lihat kebanyakan jiran bersetuju dengan pendapatnya itu. Nenek termenung. Macam ada sesuatu yang difikirkannya. Datuk meraba ke arah balutan lukanya. Janganlah dipengapakan dia. Apa yang dibuatnya itu, dia sendiri pun tak tahu. Ada kuasa lain yang meresap dalam diri dia, kata Datuk. Dia berdiri sambil menekan ke arah bahagian berbalut. Nenek tidak berkata apa-apa. Matanya masih lagi terpaku ke arah tali belati yang membelit sepasang tangan dan kaki saya. Saya mengucapkan terima kasih di atas perhatian kawan-kawan. Bukakanlah tali belati itu. Datuk mengeluarkan arahan. Ikatan di tangan dan kaki saya segera dibuka. Beberapa orang jiran berpandangan sesama sendiri. Mereka kurang senang dengan tindakan Datuk yang enggan menyerahkan saya kepada pihak polis untuk ditahan dan dihantar ke hospital bagi menjalani pemeriksaan mental. Memang wajar mereka ni memprotes tindakan Datuk itu kerana perbuatan yang saya perlihatkan pada mereka membayangkan yang diri saya ni kurang waras.
Orang yang berfikiran waras tidak akan menikam datuknya yang mahu bersembahyang. Mereka bimbang kalau perbuatan itu melarat keluar rumah. Mungkin satu ketika saya akan menyerbu ke masjid lalu menikam orang-orang yang sedang berjemaah di situ. Saya tahu apa yang semua bimbangkan. Percayalah pada saya. Dengan izin Allah, masalah cucu saya ini boleh diselesaikan dengan baik. Datuk memberitahu para jirannya yang seakan-akan enggan bergerak dari ruang rumah. Saya berjanji, kalau tak boleh diatasi, saya serahkan pada awak semua untuk dihantarkan ke Tampoi ataupun Tanjung Rambutan. Datuk memberikan janji yang padu. Kami ini bukan apa-apa. Kami takut kalau dia mengacau orang lain. Para jiran pula menyatakan pendapatnya. Saya faham. Kalau awak susah, saya ni lagilah susah. Dia tu cucu saya. Berapalah berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Saya tak suka perkara macam ni. Apakan daya. Sudah takdir untuk saya menerimanya. Datuk merayu penuh keikhlasan. Wajahnya berkerut. Mungkin dia menahan rasa sakit. Kami faham. Sebagai jiran kami juga ada rasa bimbang dan takut. Sambung jiran itu lagi. Bimbang dan takut itu memang hak kamu. Aku tak marah dan tak kecil hati. Bagilah kesempatan pada aku untuk memulihkan dia. Begitu lembut nada suara Datuk. Tanpa banyak cakap, para jiran meninggalkan rumah dengan wajah yang tenang. Beberapa orang daripada mereka terus memeluk Datuk, menyatakan rasa simpati sambil berjanji tidak akan membiarkan Datuk bersendirian di dalam masalah ini. Bagi menyembuhkan segala luka yang dialami, Datuk memanfaatkan perubatan secara tradisional. Dia menggunakan ramuan beberapa helai daun dan kulit pokok. Bahan-bahan itu disatukan lalu ditumbuk hinggakan lumat dan dicampurkan dengan setitik embun jantan. Sebelum bahan-bahan itu digunakan, Datuk membersihkan luka di rusuk kirinya dengan air panas. Setelah bahan-bahan itu disapukan ke tempat yang luka, Datuk terus minum segelas air kunyit dan segelas air rebusan dari akar-akar kayu. Dalam beberapa jam, luka itu terus kering, tidak bengkak dan tidak bernanah. Datuk boleh bergerak ke mana sahaja seolah-olah tidak mengalami sebarang kecelakaan. Tak apalah, Tamar. Semuanya terjadi masa kau tak sedar. Itulah ungkapan pertama dari Datuk setelah 4 jam peristiwa yang mengerikan itu berlalu. Datuk tidak memperlihatkan rasa kurang senang dan gundah gulana dengan apa yang telah berlaku. Dia tetap melayani saya seperti biasa. Masih mahu bercerita tentang akar dan dedaun kayu yang boleh dijadikan ubat luka. Datuk menasihati saya supaya jangan susah hati. Saya kira, sebagai seorang tua, rasa bimbang dan cemas itu pasti ada dalam diri Datuk. Dia tahu, sejak tadi saya tidak berubah tempat, masih lagi termenung. Mungkin juga dia tahu yang seluruh pemikiran saya masih lagi berpusat pada suara-suara gaib yang menyuruh saya melakukan sesuatu. Apa yang pasti, Datuk tidak mahu dirinya berada dalam jarak yang jauh dengan saya. Gerak-geri saya sentiasa di dalam pengawasannya. Tama. Oh, Tama. Itu suara Datuk. Saya renung ke arahnya dan melihat kelopak bibirnya bergerak. Saya tidak menjawab panggilan Datuk itu kerana saya merasakan itu bukanlah suara Datuk, tetapi adalah suara Amjad Kamal yang keluar dari kelopak bibir Datuk. Tamar, dengar sini. Ya, saya faham dan bersedia patuh dengan perintah. Tamar, jerit Datuk lalu badan saya digoncangnya berkali-kali. Serentak dengan itu, dia membacakan surah Al-Ikhlas. Tamar. Nada suaranya bertambah lunak. Tamar. Ulang Datuk lagi. Nada suaranya kali ini cukup lunak. Saya raba jari saya. Saya raba pipinya dan Datuk membiarkan sahaja yang saya lakukan. Ni Datuk ke? Ya. Tadi suara Datuk panggil nama saya ke? Ya, Tamar. Jadi, tadi bukan suara Amjad Kamal. Apakah yang saya dengar tadi itu suara Datuk? Saya seperti merungut. Datuk menganggukkan kepala. Perlahan-lahan Datuk memaut tubuh saya. Disuruhnya saya berdiri.
Kemudian saya dibimbingnya ke anjung rumah. Disuruh duduk menghala ke arah matahari jatuh. Amjal Kamal tu kawan kamu ke Tamar? Soal Datuk. Saya gelengkan kepala. Datuk menarik nafas panjang. Sesekali Datuk renung ke arah halaman rumah yang disinari matahari pagi. Tapi kau kenal dia, walaupun kau tidak begitu rapat dengannya. Menyusul lagi pertanyaan daripada Datuk yang membuatkan saya lemah. Perasaan saya kian resah. Entah mengapa, saya begitu cemas dan takut bila nama Amjal Kamal disebut-sebut. Setelah berfikir panjang beberapa kali, saya terus menceritakan apa yang telah saya lalui pada Datuk. Ini perkara biasa, Tamar. Orang yang lemah semangat, lemah iman dan tak ada kekuatan batin selalunya dikuasai oleh pihak yang mahu menjahanamkan manusia. Itulah komentar Datuk setelah mendengar cerita dari saya. Apa saya ni memang lemah ke? Boleh jadi. Datuk tersenyum lalu merenung ke kaki tangga. Dia menyambut salam Uda Lamat. Naiklah, jemput Datuk. Tak disuruh pun saya tetap naik, sahut Uda Lamat lalu naik ke anjung dan duduk dekat dengan Datuk. Kedatangan Uda Lamat pada pagi itu semata-mata untuk menziarahi saya. Dia amat gembira kerana keadaan saya agak baik. Semua pergelangan kaki dan tangan serta sendi-sendi saya diperiksa dan dipijit. Kemudian Uda Lamat membuka kelopak mata kiri dan kanan saya. Tak begitu baik lagi, bisiknya lembut kepada Datuk. Apa yang patut dibuat? Berikhtiarlah minta pertolongan dari Allah. Syaitan kalau sudah meresap ke dalam tubuh ni, payah nak keluar. Tambah Uda Lamat lagi. Datuk menarik nafas panjang-panjang. Tiba-tiba, badan saya menggeletar. Suara-suara aneh mula terdengar. Wajah Amjal Kamal tenggelam timbul di hadapan mata. Saya mula terasa tubuh memiliki kekuatan yang luar biasa. Tamar, sergah Datuk. Apa yang kamu mahu? Saya mula menantang wajah Datuk. Saya rasa Datuk terlalu kecil berdiri di hadapan saya. Walaupun demikian, setiap kali Datuk melafazkan kalimat-kalimat Allah ke arah saya, seluruh badan saya terasa panas. Jangan. Saya tak tahan. Rayuan saya tidak dipedulikan oleh Datuk. Dia terus membacakan hinggakan saya tidak sanggup menentang biji matanya. Saya rebah di hadapan Datuk. Ketika itu saya terdengar suara aneh yang mengutuk diri saya. Mereka tuduh saya pengkhianat, tidak setia pada perintah. Mereka mahu menamatkan riwayat hidup saya dengan membenamkan tubuh saya ke dalam tasik yang berbuih. Saya segera merenung, minta tolong. Tamar, seru Datuk serentak dengan itu. Satu baldi air jatuh ke muka saya. Tamar, kau tak apa-apalah. Ingat Allah berkuasa atas segala-galanya. Uda Lamat bersuara lembut. Dia duduk mencangkung di hadapan saya. Biji matanya dengan biji mata saya berlaga. Mengucap, Tamar. Mengucap. Tambah Uda Lamat. Tanpa bertangguh-tangguh lagi, saya terus mengikut Uda Lamat mengucap hingga akhir. Bagus. Uda Lamat terus menepuk bahu saya bertalu-talu. Tidak memadai dengan itu, tubuh saya yang basah terus dipeluknya erat-erat. Datuk tidak berkata apa-apa. Dia kelihatan tenang. Bibirnya kelihatan bergerak-gerak. Pasti Datuk membacakan ayat-ayat suci. Saya dahaga, kata saya pada Uda Lamat. Cepat-cepat Uda Lamat memberitahu kepada nenek. Tidak sampai 2 saat, secawan air sejuk sudah pun berada di hadapan saya. Ketika tangkai cawan saya sentuh, Datuk segera menarik cawan yang berisi air dingin ke arahnya. Perbuatan Datuk itu menghampakan saya. Saya dahaga, saya merayu. Aku tahu. Apa? Kau tak boleh nak sabar sedikit? Tengking Datuk. Saya terkejut dan hampir menitiskan air mata. Uda Lamat memperkemaskan duduknya bersedia melakukan apa sahaja andainya saya bertindak secara mengejut. Rasa dahaga bagaikan tidak tertahan. Tekak terasa pedih dan perit. Apa yang saya fikirkan ialah air untuk membasahkan tekak. Tidak terniat hati saya untuk melakukan sesuatu, apatah lagi melawan Datuk. Datuk terus membacakan sesuatu di bibir cawan. Bila pembacaannya selesai,
Cawan berisi air itu diserahkan kepada Udalamat. Berikanlah pada dia. Datuk mengeluarkan perintah. Awak baca surah apa? Tanya Udalamat. Saya baca Al-Fatihah 20 kali. Dengan izin Allah, syaitan dan iblis yang berlindung dalam diri cucu saya ni akan keluar. Saya faham. Allah berhak melakukan sesuatu. Kita mohon padanya. Sanggah Udalamat. Saya resah. Terasa cukup lama cawan itu berada di tangan Udalamat. Kenapalah saya diseksa begitu kejam? Nah, Tamar. Udalamat menghulurkan cawan berisi air kepada saya. Cepat-cepat saya menyambutnya, lalu dilekatkan ke bibir. Nantilah dulu. Baca bismillah sebelum diminum. Udalamat pegang pergelangan tangan saya. Apa yang disuruh oleh Udalamat segera saya patuhi. Setelah selesai membacakan bismillah, saya terus meneguk air tersebut.